Oke, salam dan salam sejahtera. Ada anak pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, yaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, berkenaan dengan kenyataan beliau mengatakan bahawa dakwaan mengatakan Sarawak negeri termiskin tidak berasas. Jadi saya menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Abdul Karim ni berkenaan dengan isu ini apabila beliau mengatakan bahawa kalau kita lihat daripada segi simpanan, bagaimana kita nak kata kita ni negeri miskin sedangkan kita ada lebih 30 bilion. Semua simpanan negeri-negeri lain jika dikumpul jumlahnya tidak akan sampai separuh. Malah tidak sampai 15 bilion. Jadi bagaimana kita dianggap negeri miskin? Jadi apabila kita dengar daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Abdul Karim berkenaan dengan kita mempunyai simpanan iaitu 30 bilion. Kita lihat daripada kenyataan ini bahawa jalan-jalan di Sarawak ni sangat teruk. Sekolah-sekolah daif berlambak-lambak. Yang mana Sarawak juga ada peruntukan daripada negeri, ada peruntukan daripada pusat. Kita tahu juga banyak projek-projek yang terbengkalai. Yang mana saya sendiri telah pun menjelajah daripada utara ke selatan dan saya masuk ke perusuk-perusuk kampung dan saya lihat pendalaman-pendalaman sekolah terbiar, jalan raya yang dibuat bukan saja tidak berbatu tetapi masih jalan balak. Jadi tidak perlu pemimpin GPS seperti Datuk Seri Abdul Karim ini hendak menegakkan benang basah. Sebenarnya kalau kita lihat pemerintahan GPS begitu lama yang memerintah negeri Sarawak, tetapi sebenarnya kegagalan yang mereka tidak mahu akui adalah mereka gagal untuk membangunkan kawasan luar bandar. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka lebih melihat kepada projek-projek yang super mega, projek-projek yang boleh menguntungkan ahli politik, yang mana senang dapat komisen, senang dapat keuntungan, senang dapat 10%. Jadi lebih baik mereka buat projek-projek mega di kawasan bandar dan mereka sisihkan kawasan luar bandar. Kawasan yang mana saya pergi yang dekat sekali adalah parlimen seperti Mas Gading, seperti Puncak Borneo, mungkin juga Serian. Kita boleh lihat di pendalaman sekolah tak ada. Dia punya elektrik tak ada. Dia punya sekolah jauh daripada kawasan kampung dan akhirnya anak-anak pergi bersekolah. Anak darjah 1 dah pun duduk di asrama. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Abdul Karim ni, anak kamu kalau disuruh ataupun cucu kamu disuruh duduk dalam asrama umur darjah 1, kamu bahagia tak? Kemana pemerintahan GPS PBB yang selama ini? Kemana duit yang kamu orang ni agung-agungkan 30 bilion? 30 bilion yang kamu cakap simpanan ni, kalau kamu buat sekolah-sekolah yang ada di luar bandar, kamu sambungkan elektrik yang mana janji-janji palsu YB GPS, adun-adun GPS ni, yang mana tiang dah buat, tali elektrik dah buat, tak sambung, tinggal nak sambungnya pun susah. Jadi patutnya jangan cerita kalau benda yang kenyataannya tidak berlaku. Memang miskin, pendalaman miskin. Apa nak dibanggakan hanya dengan Bandar Kuching, Bandar Miri, Bandar Bintulu contohnya. Orang kita, rakyat kita menderita di kampung. Saya turun, saya melihat makcik-makcik, orang-orang tua, mereka berharapkan pembangunan ini. Tetapi kamu orang politik mengspinkan perkara ini, maka saya sebagai rakyat melihat bahawa kamu menipu kami berpuluh-puluh tahun dengan janji manis kamu. Saya turun ke tempat ni, Datuk Seri Abdul Karim ni, beberapa bulan yang lalu. Dah dekat nak pilihan raya. Saya ingat lagi, waktu pemilihan parti kami waktu itu, mereka sibuk buat jalan tar di tempat dia, yang mana dia tahu. Waktu nak pilihan raya ni, dia dah tahu PRU ni, dia sibuk buat kawasan dia. Kawasan dia sendiri pun tak terjaga. Jadi ini hakikat. Apalagi dia nak mencerita jaga kawasan orang lain. Jadi kita lihat, apalagi kawasan-kawasan pendalaman ni. Pernah orang seperti Datuk Seri Abdul Karim ni turun ke pendalaman, buat research sendiri. Bukan dengar daripada macai-macai. Ini yang kita lihat hari ini. Rakyat Sarawak perlu perubahan. Kita dengar, kita ada simpanan 30 bilion. 30 bilion
rakyat Sarawak tahu tak apa yang dinamakan bilion? 1 bilion itu bermaksud 1000 juta. Kalau peruntukan 1000 juta itu diagihkan, tak payah dia bagi 1000 juta. Dia bagi 20 juta setiap kawasan. Sudah selesai masalah. Adun-adun GPS buat kerja apa? Kita tak nampak. Adun-adun GPS banyak yang sibuk dengan projek tender. Dengan peruntukan yang ada pada mereka, itu yang mereka sibuk. Mereka tidak tahu. Pemimpin GPS ramai yang tahu berbisnes saja, tetapi berbisnes dengan bangsa mereka sendiri, berbisnes dengan orang Sarawak itu sendiri, kerana mereka tidak tahu bagaimana nak membawa pelabur ke kawasan masing-masing untuk menjadikan ekonomi, menjadikan kawasan mereka itu berganjak ke arah ada perekonomian berlaku di situ. Yang mereka tahu apabila dapat peruntukan, yang mereka tahu nak buat bisnes di kampung mereka, buat pelancongan lah. Seperti juga menterinya ini. Mereka tidak fikir bahawa setiap ahli parlimen, setiap adun itu, kuasa yang ada, carilah pelabur, suruhlah ada di kawasan kita, supaya pembangunan ada di situ, supaya rakyat boleh bekerja. Apa semua rakyat Sarawak ni nak kena pergi kerja ke Kuching? Apa semua rakyat Sarawak nak kena kerja dekat Miri, kat Bintulu, kat Sibu? Jadi ini perlu berpuluh tahun. Asal saja nak pilihan raya, mula ada cerita duit beribu-ribu, berbilion-bilion. Tetapi hakikatnya rakyatnya miskin. Apabila pilihan raya datang, bagi 500, bagi 100. Itu bukan caranya. Bertanggungjawablah sebagai pemimpin. Jadi apabila kami sebagai anak muda melihat perkara ini, maka kami merasakan ketidakadilan itu berlaku. Pemimpin Sarawak, pemimpin GPS, kaya raya. Apakah gaji menteri? Apakah gaji seorang adun? Apakah gaji seorang parlimen itu, ahli parlimen itu? Boleh. Kalau kamu 40 tahun pun kamu jadi ahli parlimen, kamu jadi adun, kamu boleh kumpul ke 40 juta. Tetapi kita lihat kekayaan luar biasa apabila mereka menjadi pemimpin-pemimpin politik dalam parti mereka ini. Jadi hari ini, kita lihat harga barang naik. Tidak nak mengaku Sarawak negeri miskin. Tidak pasal jauh dia pergi jalan kelunduk di kawasan pendalaman yang Puncak Borneo contohnya. Tidak malu ke? Jadi apa yang saya lihat ini, apa yang saya ulas ini, untuk kita melihat, memilih pemimpin yang memang ada jiwa rakyatnya, telus, ada kejujuran untuk memimpin. Ini kita pilih pemimpin selalu salah. Kerana apa? Kerana kita berjaya ditipukan oleh tipu daya mereka, yang mana seolah-olah negeri kita ini dah maju, dah pun berganjak daripada arah kemiskinan. Tetapi orang di kampung, air tak ada, elektrik tak ada, solar pun disonglap, lepas solar disonglap, pakai generator pula, sudah macam tu. Anak sekolah pun nak duduk asrama. Kalau anak sekolah menengah yang duduk asrama, saya tak heran. Sekolah rendah ni. Sampaikan kalau mereka yang di ulu-ulu tu terpaksa, mereka nak jaga anak mereka yang darjah 1 ni, mereka terpaksa korbankan kerja mereka di kampung untuk duduk bersama anak mereka. Saya membuat kenyataan ini kerana saya yang turun ke ulu. Bukan menteri yang seperti ini bercakap atas cakap saja di media. Buat pembangunan, kalau betul-betul ada duit 30 juta, 30 bilion tu. Saya rasa pembangunan di luar Sabah dan Sarawak, sekolah-sekolah daif tu, kalau nak dipakai, 1000 juta tu dah cukup. Tak payah nak cerita 30 bilion tu. Itu yang saya sebagai rakyat, saya mewakili. Walaupun saya daripada parti lain, tetapi hasrat saya nak duit negeri kita, peruntukan negeri kita jangan dibazirkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin yang kita lihat, umpamanya ada dalam GPS ni, itu yang saya selalu kata dengan budak-budak kampung saya. Kalau latar belakang pemimpin kita daripada seorang kontraktor,
Seorang yang suka ambil tender project dengan kerajaan, tak payah suruh dia jadi YB. Confirm. Budget itu hangus ke tangan mereka. Kalau budget datang 5 juta, 2,5 juta ke tangan mereka. Jadi bila sampainya ke rakyat. Karena mereka terlalu bijak sangat. Bijak sangat menipu rakyat. Jadi itu pencerahan saya. So, sekian. Terima kasih.